Hai, selamat datang ke channel Cikgu Ko. Jadi hari ini kita akan sambungan matematik tingkatan 4 dan kita akan tengok practice komprehensif soalan 4 dan soalan 5. Jadi seperti biasa, kalau kamu suka video Cikgu Ko, boleh subscribe channel Cikgu Ko, buka lonceng di tepi, like dan share video Cikgu Ko. Jadi buka buku teks muka surat 206, practice komprehensif, dan kita tengok soalan 4. Graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan bagi suatu jarak dalam tempoh 15 saat. Hitung kadar perubahan laju terhadap masa dalam ms negatif 2 untuk tempoh 6 saat yang terakhir. Jadi kata kunci soalan, kadar perubahan laju. Dan cikgu sudah cakap, kadar perubahan laju boleh rujuk kepada pecutang ataupun ngia pecutang, dua konsep ini. Dan dia minta 6 saat yang terakhir. 6 saat yang terakhir jadi sangat jelas ialah rujuk ini betul. Dari 9 hingga 15. Kamu boleh pakai kalkulator kira. Okay, 15 guna nilai belakang tolak dengan nilai depan. Iaitu 15 tolak 9. Jawapan ialah 6. Ada nampak? Maksudnya di sini rujuk kepada 6 saat yang terakhir. Jadi kalau bagi graf laju masa, kita nak cari kadar perubahan laju ataupun pecutang ataupun ngia pecutang. Jadi ingat guna rumus keturunan graf, iaitu Y2 tolak Y1 bahagi dengan S2 tolak S1. Okey, jadi kita mula dengan soalan 4A. Okey, jadi kamu boleh tulis kadar perubahan laju bagi 6 saat yang terakhir. Jadi rumus yang kamu pakai ialah keturunan graf, iaitu Y2 tolak Y1 bahagi dengan S2 tolak S1. Maksudnya kamu mesti ada maklumat dua koordinat. Masa satu garis bagi 6 saat yang terakhir. Jadi memang garis ini betul, sangat jelas. 6 saat yang terakhir. Jadi titik di sini ialah 97. 97. Jadi ini boleh sebagai S1, Y1. Dan seterusnya titik yang di sini ialah 15, 0. Jadi kamu boleh tulis 15, 0 dan ini boleh sebagai S2, Y2. Okey. Jadi gantikan dua koordinat ini masuk ke dalam rumus keturunan. Okey. Jadi sama dengan Y2 ialah 0 tolak dengan Y1 ialah 7. Bahagi dengan S2 ialah 15 tolak dengan S1 ialah 9. Okey. Jadi di sini kamu boleh tekan kalkulator. Jadi 0 tolak 7 sangat jelas. Negatif 7. Bahagi dengan 15 tolak 9. Tadi kamu sudah tolakkan. Jadi ini ialah 6. Jadi kita semak unit yang diminta oleh soalan. Jadi sangat jelas. Ini ialah meter. Ini ialah saat betul. Lepas tu kita tengok unit bagi soalan graf di sini. Ini juga meter. Ini juga saat. Dan ini juga saat. Kalau unit sama, maksudnya kamu tak perlu tukar unit di sini. Jadi maksudnya ini jawapan dia lah. Negatif 7/6. Jadi unit kamu tulis ms negatif 2. Ingat bagi kadar perubahan laju pecutang dan ngia pecutang, kuasa mesti negatif 2. Jadi inilah jawapan untuk soalan 4A. Seterusnya soalan B. Nilai V jika nisbah jarak yang dilalui untuk tempoh 5 saat yang pertama kepada 6 saat terakhir ialah 5 kepada 3. Jadi maklumat yang sangat penting ialah ini. 5 saat yang pertama kepada 6 saat yang terakhir ialah 5 kepada 3. Okey, nisbah. Jadi nak cari nilai V, okey? Jadi 6 saat yang terakhir memang rujuk garis inilah tadi kita sudah cari, betul? Dan 5 saat yang pertama ialah rujuk garis ini, betul? Soalan minta jarak, ada nampak? Jarak bagi graf laju kepada masa, okey, mesti cari luas di bawah graf. Jadi kamu boleh perhatikan bagi 5 saat pertama, bentuk graf dia ialah trapezium, betul? Jadi cikgu sini letak A lah, okey? Dan garis selari dia ialah kiri dan kanan, ada nampak? Dan ini ialah tinggi dia lah. Manakala bagi 6 saat yang terakhir ini, okey, di bawah graf dia ialah bentuk segitiga. Ada nampak? Dan cikgu sini letak B lah. Dan segitiga ini ialah tapak, ini ialah tinggi okey. Jadi kamu boleh tulis okey. Jarak bagi 5 saat yang pertama iaitu ruas trapezium ini. Jadi apakah rumus bagi trapezium masih ingat? 1/2 taruh dengan tinggi tinggi ialah ini, betul? Iaitu 5. Lepas tu taruh lagi dengan hasil tambah 2 garis selari. Jadi 2 garis selari di sebelah kiri sini sangat jelas lapang, betul? Dan di sebelah kanan ialah V. Jadi kamu tulis 8 tambah V, okey? Jadi ini kamu boleh taruh dululah. Jadi menjadi 5/2, okey, 8 tambah V lah, okey? Sebab V ini tak ada nilai, jadi kita tidak boleh sambung lagi. Maksudnya kita berhenti di sini dulu. Okey, seterusnya kita boleh cari jarak bagi 6 saat yang terakhir.
Yaitu bentuk ini ya, bentuk segitiga ini. Jadi apakah luas bagi segitiga? Masih ingat 1/2 taruh dengan tapak. Tapak tadi kita sudah carikan 6. Lepas itu taruh dengan tinggi. Tinggi dia adalah 7 ah. Jadi taruh dengan 7. Di jawapan kamu boleh tekan kalkulator sekaligus. Okey, pecahan 1/2 taruh dengan 6 taruh dengan 7. Okey, jadi jawapan ialah 21 ah. Jadi di sini kamu tulis 21, okey. Jadi macam mana cari V di sini? Okey, masih ingat maklumat yang diberi oleh soalan. Jarak A bagi 5 saat yang pertama kepada 6 saat terakhir, nisbah dia ialah 5/3. Jadi kita tulis macam ini ya. 5/2 taruh dengan 8 tambah V. 2 titik ini maksudnya bahagi ya. Maksudnya kita bahagi kepada jarak bagi 6 saat yang terakhir, iaitu 21 ah. Sama dengan 5 bahagi dengan 3. Okey. 2 titik ini maksudnya kepada. Kepada di sini maksudnya bahagi. Okey. Boleh faham? Ini jangan letak terbalik ah. Okey, kalau sini kamu letak terbalik nanti jawapan kamu salah. Ingat soalan minta jarak bagi 5 saat yang pertama. Jadi 5 saat yang pertama ini kamu mesti letak di atas oh. Dia rujuk kepada 5. Dan 6 saat yang terakhir dia rujuk di bawah, rujuk kepada 3. Jangan letak terbalik ah. Kalau letak terbalik memang salah jawapan dia. Seperti cikgu cakap, jumlah pecahan jadi terus taruh silang, tak perlu fikir banyak. 3 ini kamu boleh terus taruh di tempat ini ya, iaitu 5/2. Dan kamu boleh tekan kalkulator. 5/2 taruh dengan 3. Dan jawapan sangat jelas oh, 15/2. Okey. Jadi sini kamu boleh tulis 15/2. Jadi perakat ini sambung 8 tambah V. Jangan taruh masuk dulu. Dan 21 taruh dengan 5. 21 taruh dengan 5. Jawapan ialah 105. Okey. Jadi sini kamu tulis 105. Dan ingat kurungan ini ialah maksudnya taruh, betul? Taruh kamu pindah ini ya. Pindah ini menjadi bahagi. Okey. Taruh pindah menjadi bahagi. Maksudnya 8 tambah V ini kekal tulis 105 bahagi dengan 15/2. 8 tambah V. Jadi tekan kalkulator apakah jawapan di sini ya. 105 bahagi dengan pecahan 15/2. Jadi jawapan ialah 14. Maksudnya jawapan di sini ialah 14 ah. Okey, seterusnya kamu nak cari V, betul? Cari V kamu pindah 8 ke sini. Jadi positif pindah menjadi negatif. Jadi 14 tolak dengan 8. Jadi apakah jawapan V kamu? 14 tolak dengan 8. Jadi jawapan ialah 6. Jadi V kamu ialah 6. Jadi ini adalah jawapan untuk soalan 4B lah. Okey. Seterusnya kita tengok 4C. Laju berata jarak untuk tempoh 15 saat dalam km per jam. Jadi soalan minta laju berata dan masa ialah 15 saat. Maksudnya dari awal sampai akhir, betul? Dan unit dia minta ialah km per jam. Okey, masih ingat apakah rumus bagi laju berata? Okey, laju berata adalah sama dengan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Jadi jumlah jarak tak ada maklumat, jadi maksudnya kita kena carilah. Dan jumlah masa kita sudah tahu iaitu 15 saat, betul? Tapi ingat dia minta jam, nanti 15 ini kita kena tukar menjadi jam. Maksudnya bahagi dengan 60, bahagi lagi 60. Maksudnya bahagi 2 kali ya, 60. Okey, jadi macam mana kita nak cari jarak? Okey, jarak bagi graf laju masa, ingat mesti cari ruas di bawah graf. Jadi tadi ya soalan B ini kita sudah cari jarak bagi A dan B kan. Maksudnya A dan B ini kamu tak perlu cari lagi ya. Yang kita nak cari ialah di tengah-tengah ini. Okey, cikgu letak C. Jadi apakah bentuk C di sini? Trapezium, betul? Di mana garis selari dia di kiri dan kanan dan tinggi di bawah sini oh. Okey, jadi kita tulis jumlah jarak. Okey, apakah jarak bagi A tadi kita sudah cari? A tadi kita sudah carikan ialah 5/2 taruh dengan 8 tambah V. Jadi kamu boleh tulis dulu. 5/2 taruh dengan 8 tambah V. Tambah lagi bagi ruas trapezium ini. Masih ingat rumus bagi trapezium? 1/2 taruh dengan tinggi. Tinggi trapezium yang ada di sini ya, iaitu pakai nilai belakang tolak dengan nilai depan. Maksudnya di sini kamu 9 tolak dengan 5. Tolak dengan hasil tambah 2 garis selari. Jadi 2 di sini ialah apa? Dan nilai di sebelah kiri ialah V kan? Dan nilai di sebelah kanan ialah 7. Maksudnya V tambah 7. Okey? Tambah lagi luas segitiga ini tadi kita sudah cari berapa nilai dia. Okey, tadi kita sudah carikan nilai dia ialah 21. Jadi tak perlu kira lagi ya, terus tulis 21, okey? Jadi V tadi kita sudah cari berapa nilai dia? Okey, V tadi kita sudah cari ya, ialah 6, betul? Maksudnya V di sini kamu tukar jadi 6, oh. Jadi maksudnya 5/2, 8 tambah 6, tambah lagi 1/2. Ini kamu boleh terus tolak lah, okey? 9 tolak 5 ialah 4, betul? Tolak lagi 6 tambah 7, tambah lagi 21. Jadi boleh tekan kalkulator kira lah.
Okey, jadi kita kira ini dulu 5 per 2 darab dengan kurungan 8 tambah dengan 6. Jawapan ialah 35. Tulis 35. Tambah lagi kira ini ya. Okey, pecahan 1 per 2 darab dengan 4 darab dengan kurungan 6 tambah 7. Okey, jadi jawapan ialah 26. Okey, tambah lagi 21 di sini. Okey, campur semua. 35 tambah 26 tambah 21. Dia jawapan ialah 82. Jadi unit ialah meter sebab kita tak tukar unit dia. Dan ikut graf dia, unit jarak ialah meter. Jadi sini juga letak meter lah. Jadi maklumat jarak ini boleh masuk ke dalam laju berata. Okey, jadi laju berata sama dengan jumlah jarak bahagi dan jumlah masa. Jadi jumlah jarak tadi kamu sudah cari 82 meter. Dan masa ialah 15 saat. Tak ingat soalan minta apa? km per jam. Maksudnya meter di sini kamu kena tukar jadi km. Dan saat di sini mesti tukar menjadi jam. Okey, ingat tali meter tukar jadi km. Kamu kena bahagi dengan 1000. Kenapa? Sebab 1 km sama dengan 1000 meter. Manakala bagi saat tukar jadi jam, kamu kena bahagi dengan 360. Sebab kenapa? Sebab saat tukar jadi minit, kamu kena bahagi 60. Betul? Lepas tu dari minit tukar menjadi jam, bahagi 60 lagi. Okay, 82 per 1000. Okay. Bahagi lagi 15 per. Kamu boleh tulis 360 ataupun kamu tulis 60 darab 60. Okay, sebab saat tukar jadi minit, bahagi 1 kali 60. Lepas tu dari minit tukar menjadi jam, bahagi lagi 1 kali 60. Maksudnya 60 darab 60 di sini lah. Okay. Biasanya pelajar buat kesilapan di sini. 60 darab 60. Jadi jumlah dia adalah bahagi 360 lah. Okay. Jadi kamu boleh tekan kalkulator untuk kira. Sangat senang. Okay. Tekan pecahan. Lepas tu tekan 1 kali lagi pecahan. 82 per 1000. Tekan bawah. Tekan lagi 1 pecahan. 15 bahagi dengan 60 darab dengan 60. Okay. Jawapan ialah 492 per 25. Jadi kamu boleh tekan perpuluhan. Jadi jawapan sangat jelas. Jawapan ialah 19.68. Jadi jawapan tulis di sini 19.68. Okey, ingat unit dia mesti tulis betul iaitu km per jam. Okey, sebab sini kamu sudah tukar unit dia. Jadi ini ialah jawapan untuk soalan 4C. Okey, seterusnya kita sambung soalan 5. Graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan dua buah kereta untuk tempoh 40 minit. Puan Nissan sedang membantu dari bandar P ke bandar Q. Kalau kamu tengok graf laju masa di sini, sini ialah bandar Q dan sini ialah bandar P. Soalan beritahu Puan Nissan membantu dari bandar P ke bandar Q. Maksudnya dari P ke Q. Maksudnya yang garis merah ini ialah Puan Nissan lah. Sementara Puan Farah membantu dari arah yang bertentangan dengan Puan Nissan. Maksudnya warna garis yang hijau ini ialah Puan Farah lah. Hitung A, nilai V jika kadar perubahan laju terhadap masa kereta Puan Farah untuk tempoh 30 minit yang pertama adalah sama dengan pecutan kereta Puan Nissan untuk tempoh 40 minit. Jadi soalan A di sini ialah nak kamu cari V ya. Dan jika kadar perubahan laju, jadi kata kunci di sini kadar perubahan laju di sini saya sudah cakap dia boleh rujuk kepada pecutan ataupun ngia pecutan. Dan kalau kamu tengok garis warna hijau ini ialah rujuk kepada Puan Farah, betul? Dan sangat jelas bagi 30 minit yang pertama ialah ngia pecutan. Adalah sama, jadi kata kunci di sini adalah sama dengan pecutan kereta Puan Nissan untuk tempoh 40 minit. Jadi maksudnya dari 0 sampai 40 minit ya. Yang garis merah ini pecutan adalah sama dengan ngia pecutan yang 30 minit ini. Ini maksudnya soalan dia. Rumus bagi kadar perubahan laju, pecutan dan ngia pecutan adalah sama, iaitu guna rumus keturunan graf bagi graf laju masa. Jadi kamu boleh tulis jawapan bagi 5A. Kadar perubahan laju Puan Farah bagi 30 minit adalah sama dengan pecutan Puan Nissan bagi 45 minit. Jadi kedua-dua kadar perubahan laju pecutan memang pakai rumus keturunan graf. Okay, maksud dia ialah Y2 tolak Y1 bagi dengan S2 tolak S1 adalah sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi dengan S2 tolak S1. Dan rumus keturunan ini ialah rujuk kepada kadar perubahan laju bagi Puan Farah lah. Dan rumus keturunan ini ialah rujuk kepada pecutan bagi Puan Nissan. Sebab soalan beritahu mereka adalah sama. Okay?
Jadi rumus kecunan, jadi maksudnya kamu mesti ada maklumat koordinat. Jadi kita tengok puan Farah dulu yang garis warna hijau ini bagi 30 mini yang pertama. Maksudnya kamu tengok garis ini sahaja. Jadi koordinat di sini ada berapa? 024. 024 ini sebagai S1, Y1. Seterusnya kamu tengok titik ini bukan titik ini sebab soalan beritahu kata perubahan laju bagi puan Farah untuk tempoh 30 minit sahaja, bukan 45 minit. Sebab itu kamu tengok 30 minit di sini titik ini. Jadi titik ini ialah berapa? 30, Y ialah V Jadi maksudnya sini ialah tulis 30 V ini sebagai S2, Y2. Seterusnya kita tengok puan disambungnya yang garis warna merah ini bagi 45 minit. Maksudnya dari sini sampai sini Jadi sini adalah berapa? Sangat jelaskan 00 sebagai S1, Y1 Dan di sini adalah berapa? 45 dan 18. 45, 18 ini boleh sebagai S2, Y2. Oke? Jadi seterusnya gantikan koordinat masuk ke dalam rumus kecurunan. Jadi bagi kecurunan di sebelah kiri sini yaitu puan Farah punya. Jadi Y2 ialah V, tolak dengan Y1 ialah 24, bahagi dengan S2 ialah 30, tolak dengan 0. Sama dengan bagi kecurunan di sini yaitu puan disambungnya. Jadi Y2 ialah 18, tolak dengan Y1 ialah 0, bahagi dengan S2 ialah 45, tolak dengan S1 ialah 0. Jadi kamu tengok balik lagi graf ini yaitu warna hijau ini puan Farah punya. Dan kamu tengok garis dia, ini kecurunan dia memang negatif, betul? Yaitu nya bercutang. Maksudnya kata perubahan laju dia, jawapan dia memang akan beri negatif. Jadi maksudnya di sini kamu mesti letak negatif. Jangan lupa, lepas itu letak kurungan. Oke, selepas kamu letak negatif di sini, jadi kamu semak balik lagi unit mereka ada sama atau tidak. Dan kalau kamu perhatikan graf laju masa ini, unit bagi laju dia pakai meter dan saat, betul? Masa di sini adalah saat. Tapi kamu tengok balik lagi masa di sini. Dia pakai apa? Dia pakai minit. Maksudnya unit masa mereka tidak sama. Maksudnya pengiraan di sini kamu tak dapat sambung. Kalau unit mereka tak sama. Maksudnya kamu kena tukar unit masa dia dari minit menjadi saat. Baru dapat pengiraan dapat sambung di sini. Kalau minit nak tukar jadi saat, kamu kena taruh dengan 60. Sebab kenapa? Sebab 1 minit sama dengan 60 saat. Maksudnya nanti masa kamu di sini 30 tolak kosong kan. Di sini kamu kena taruh dengan 60 lagi. Oke, sama juga dengan ini Oke, 45 tolak 0. Nanti sini bawah sini kena taruh dengan 60 lagi Sebab kita nak tukar unit mereka minit menjadi saat Di atas sini lucu pasi Y kan. Jadi dia ada perubahan unit mereka lah, oke. Jadi kamu sambung Jadi negatif ini, oke, macam mana kamu nak buat negatif ini? Ada dua cara. Kamu boleh masukkan negatif ini ke atas ataupun masukkan negatif ini ke bawah. Oke, mana-mana satu pun boleh lah, oke. Dan cikgu letakkan negatif masuk ke atas. Dan apabila kamu masukkan negatif ke atas, ingat kamu taruh masuk ke dalam kurungan. Mesti taruh kepada kedua-duanya, bukan taruh kepada ini ataupun ini sahaja. Bukan mesti taruh kepada kedua-duanya. Maksudnya negatif positif di sini akan menjadi negatif V, oke. Negatif menjadi positif 24, oke. Per 30 tolak 0 sama dengan 30 kan. Lepas tu 30 ini kamu kena taruh dengan 60 sebab nak tukar unit masa dari minit menjadi saat. Kamu boleh tekan kalkulator. 30 taruh dengan 60. Dia jawapan ialah 1800 Dan sini kamu tulis 1800 sama dengan 18 tolak 0. Jadi sama dengan 18 per 45 tolak 0 kan. Dia jawapan ialah 45. Dan 45 ini mesti taruh dengan 60 lagi Sebab sama juga tukar unit minit menjadi saat. Jadi 45 taruh dengan 60. Dia jawapan ialah 2700 Maksudnya di sini kamu tulis 2700. Oke. Jadi cikgu pindah 1800 ke sini Oke. Bahagikan pindah menjadi taruh. Jadi ini sambung tulis negatif V tambah dengan 24 sama dengan 18 per 2700 taruh dengan 1800 Jadi ini kamu boleh sambung tulisan negatif V tambah dengan 24 sama dengan pecahan 18 per 2700 taruh dengan 1800. Jadi jawapan ialah 12 positif Jadi di sini kamu tulis jawapan 12 Jadi saya nak cari V, maksudnya saya pindah ke sini positif pindah menjadi negatif, maksudnya jawapan ialah negatif V sama dengan 12 tolak dengan 24. Negatif V sama dengan berapa jawapan dia? Boleh tekan kalkulator.
12 tolak dengan 24, jadi jawapan ialah negatif 12. Jadi jawapan sini ialah negatif 12. Tapi soalan minta V kan. Jadi maksudnya negatif kamu kena pindah ke sini ya. Jadi V sama dengan negatif 12. Jadi negatif jawapan akan menjadi positif, betul? Jadi V sama dengan 12. Ini jawapan dia bagi soalan 5A ya. Oke, seterusnya kita tengok soalan 5B ya. Jarak dari Panda Q dalam km apabila kedua-dua kereta tersebut berselisih. Jadi kata kunci dia ialah jarak dari Panda Q. Lepas tu unit dia minta dalam km. Dan apabila kedua-dua kereta berselisih. Okey, apa maksudnya berselisih? Maksudnya arah mereka bertentangan sebelum mereka bertemu. Kalau kamu tengok balik lagi soalan graf ini, mana titik mereka bertemu? Titik ini. Titik ini menunjukkan kepada kedua-dua kereta bertemu di sini. Okey. Soalan minta jarak dari Panda Q. Okey, apabila kedua-dua kereta tersebut berselisih. Berselisih tadi cikgu sudah cakap, arah kereta mereka bertentangan sebelum mereka bertemu. Okey. Maksudnya kamu rujuklah warna garis hijau ini bukan warna garis merah ini Kalau kamu rujuk garis warna merah ini, akan rujuk kepada kamu cari jarak dari Panda P bukan dari Panda Q. Sebab soalan minta dari Panda Q. Jadi kamu kena rujuk warna garis hijau inilah. Okey, bagi graf laju masa, kalau kamu nak cari jarak kan, mesti cari luas di bawah graf. Ingat. Dan kamu rujuk kepada warna garis hijau ini, luas di bawah graf dia ialah bentuk apa? Ialah bentuk trapezium. Jadi maksudnya kamu mesti cari luas trapezium ini. Okey, jadi kamu tulis jarak dari Panda Q sama dengan luas trapezium. Masih ingat? Okey, yang itu 1/2 taruh dengan tinggi kan? Kalau kamu rujuk kepada trapezium ini, di mana tinggi dia? Di sini, betul? Dan ini ialah garis selari dia yang itu kiri dan kanan. Dan ini ialah jadi tinggi dia lah. Dan kamu boleh tengok balik lagi unit mereka. Kalau ikut pasti Y dia, unit dia pakai meter dan saat. Ada nampak? Tapi kamu tengok pasti S dia, masa yang dia pakai ialah minit. Unit masa mereka tidak sama. Kalau unit masa mereka tidak sama, nanti kamu tidak boleh taruh. Jadi maksudnya kamu mesti tukar mereka jadi unit sama lah. Jadi kamu kena tukar dari unit minit menjadi saat. Maksudnya unit nanti ini kamu kena tukar. Jadi tinggi dia sangat senang. Tinggi dia rujuk kepada 30, betul? Jadi kamu boleh tulis 30. Oleh sebab unit tinggi sini ialah rujuk minit. Dan cikgu tadi sudah cakap kamu kena tukar menjadi saat. Dari minit tukar jadi saat mesti taruh dengan 60. Maksudnya 30 di sini kamu kena taruh dengan 60. Ini maksudnya tukar unit minit menjadi saat. Lepas tu taruh lagi hasil tambah 2 garis selari. Okey. Di sebelah kiri dia nilai ialah berapa? Sangat jelas 24. Tambah lagi dengan unit di sebelah kanan berapa? V kan. Tadi soalan 5A sudah cari V kan iaitu 12. Betul? Maksudnya nilai di sebelah kanan ialah 12. Jadi tambah dengan 12. Jadi kamu boleh tekan kalkulator sekaligus lah. Okey, pecahan 1 kepada 2. Taruh dengan kurungan 30 taruh dengan 60. Taruh lagi 24 tambah dengan 12. Jadi jawapan ialah 32400. 32400. Apakah unit jarak dia? Kamu rujuk kepada graf dia lagi lah. Unit yang digunakan oleh graf ini ialah meter. Maksudnya jawapan di sini ialah meter. Okey, dan rujuk balik lagi soalan 5B tadi. Soalan minta unit apa? km. Maksudnya meter ini kamu kena tukar jadi km lagi lah. Jadi macam mana tukar jadi km? Maksudnya kamu kena bahagi dengan 1000. Kenapa bahagi dengan 1000? Sebab 1 km adalah sama dengan 1000 meter. Okey. Jadi meter tukar jadi km mesti bahagi dengan 1000. Jadi kamu boleh tekan kalkulator. Okay, 32400 bahagi dengan 1000. Jadi jawapan ialah pecahan 162/5. Jadi kamu boleh tekan perpuluhan. Jadi jawapan ialah 32.4. Jadi sini kamu tulis 32.4. Unit sudah menjadi km. Jadi ini jawapan untuk soalan 5B lah. Jadi seterusnya kita tengok soalan 5C. Masa dalam minit. Dia kata kunci nak cari masa. Unit ialah minit. Yang diambil oleh Puan Nisa untuk sampai di Panda Q jika pecutan kereta dia tidak berubah. Masih ingat garis mana satu mewakili Puan Nisa? Ialah garis merah ini, betul? Dia dari Panda P sampai ke sini. Ini belum sampai lagi Panda Q. Panda Q ialah garis ini, betul? Maksudnya di sini dia tidak beri maklumat kepada kamu lah, okey? Kalau Puan Nisa sampai ke Panda Q, maksudnya garis merah ini kamu kena panjang lagi ya. Okey, sampai sini. Baru dia sampai ke Panda Q. Okey, jadi apabila dia sampai ke Panda Q, jadi berapa masa dia tidak tahu kan? Jadi sini kita letak T lah.
Dan T di sini kita rujuk kepada massa, oke. Sebelum ini cikgu sudah cakapkan, kalau bagi garis yang sama, tak kisah kamu guna mana satu titik. Oke, kecunan mereka adalah sama. Oke, contoh kalau saya pakai dua koordinat ini, dan saya cari satu kecunan, itu kecunan ialah M1. Dan saya pakai dua koordinat ini, oke, dan kecunan yang saya cari ialah M2. Jadi jawapan bagi M1 sebenarnya adalah sama dengan M2 lah. Oke, kita pakai konsep ini untuk soalan 5C ya. Sebab kenapa? Soalan beritahu kamu, pecutan kereta bagi Puan Nisan tidak berubah. Maksudnya garis dia memang tidak berubah, memang lurus ha? Oke, sampai ke bandar Q. Maksudnya saya boleh guna dua kecunan. Oke, satu ialah dari 0 sampai 45 dan saya pakai kecunan M1. Seterusnya saya cari kecunan yang kedua yaitu dari 0 sampai akhir dia. Ini saya cari kecunan yang kedua lah, oke. Lepas itu saya boleh samakan kedua-dua kecunan yaitu M1 sama dengan M2 sebab mereka pada garis yang sama. Dan jawapan untuk M1 ini yaitu dari 0 sampai 45 minit ini. Kecunan ini ya kita sudah cari pada soalan 5E. Betul? Ada nampak? Pecutan Puan Nisan untuk tempoh 45 minit. Jadi maksudnya kita boleh pakai jawapan 5E tadi ini ya. Pecutan ini ya untuk 45 ini yang pertama ini. Masuk ke dalam M1 di sinilah. Maksudnya nanti kita hanya fokus cari M2 sudah cukup ha? Oke, jadi kamu boleh tulis pecutan Puan Nisan bagi 45 minit adalah sama dengan pecutan Puan Nisan bagi T minit Jadi kamu boleh tulis M1 sama dengan M2 lah. M1 ini merujuk kepada pecutan Puan Nisan bagi 45 minit dan M2 ini rujuk kepada pecutan Puan Nisan bagi T minit lah. Dan M1 ini kita sudah cari tadi soalan 5E tadi betul. Oke, ada nampak tadi soalan 5E, tadi kita pun ada cari ya, pecutan Puan Nisan bagi 45 minit. Maksudnya rujuk kepada ini ya, betul? 18 per 2700. Maksudnya kamu boleh tulis jawapan ini ke dalam soalan 5C lah. Maksudnya di sini M1 kamu boleh terus tulis 18 per 2700 ha. Sama dengan M2. Oke, seterusnya M2 ialah pecutan bagi Puan Nisan bagi T minit kan. Jadi pecutan rumus yang dipakai ialah kecunan graf betul, iaitu Y2 tolak Y1. Bagi dengan S2 tolak S1 Jadi kecunan maksudnya mesti ada dua koordinat. Dan kamu boleh rujuk garis merah ini dari awal sampai akhir di sini ya. Oke. Jadi awal dia adalah berapa? 00. Jadi kamu boleh tulis 00 sebagai S1 Y1 Dan seterusnya ialah koordinat di sini betul. S ialah T, Y ialah 24 Maksudnya di sini kamu boleh tulis T24 sebagai S2 Y2 Oke. T di sini rujuk kepada massa, oke. Oke, dan kamu boleh gantikan koordinat masuk ke dalam kecunan rumus ini ya. Di sini kamu boleh tekan kalkulator, tengok dapat jawapan dia boleh ringkaskan atau tidak. Oke, pecahan 18 per 2700. Boleh ya, boleh ringkaskan jadi jawapan ialah 1 per 150. Jadi di sini kamu tulis 1 per 150. Sama dengan Y2 di sini ialah berapa? 24 tolak Y1 ialah 0. Bahagi dengan T tolak 0 oke. Dan jangan lupa masa dia ialah minit kamu kena tukar menjadi saat. Maksudnya di sini kamu mesti taruh dengan 60 lagi ya supaya boleh tukar unit minit menjadi saat. Di sini masih sambung 1 per 150 sama dengan 24 tolak 0 jadi sama dengan 24. Jadi T tolak 0 ialah T kan. T taruh dengan 60 jadi jawapan sini akan menjadi 60 T oke. Jadi taruh silang tak perlu fikir banyak. Jadi 60 T taruh dengan 1 masuk 60 T. 24 taruh dengan 150. Boleh tekan kalkulator. 24 taruh dengan 150. Jadi jawapan ialah 3600. Jadi di sini kamu tulis 3600. Oke. Dan kamu nak cari T kan. Nak cari T mesti pindah 60 Ini ialah taruh. 60 T maksudnya 60 taruh T. Jadi pindah 60 menjadi bahagi ya. T sama dengan 3600 bahagi dengan 60. Oke, jadi jawapan T kamu ialah berapa? Tekan kalkulator. Oke, 3600 bahagi dengan 60 Jadi jawapan ialah 60. T sama dengan 60 Kalau ikut soalan graf ini, T ini ialah dalam unit minit Maksudnya di sini kamu tulis 60 minit Oke. Ingat T di sini unit dia ialah minit Tapi secara keseluruhan kamu taruh dengan 60 ini maksudnya ialah dalam saat. Kalau kita hanya tengok T saja, maksudnya jawapan unit dia ialah dalam minit bukan dalam saat Jadi ini ialah jawapan untuk soalan 5C lah. Oke, sampai sini saja untuk video ini. Kalau kamu suka video Cikgu Ko, jangan lupa subscribe channel Cikgu Ko. Buka lonceng di tepi, like dan share video Cikgu Ko Jadi kita jumpa lagi pada video yang seterusnya, oke?
拜拜。